Cuti panjang sempena perayaan Aidilfitri kali ini disambut meriah oleh semua golongan masyarakat. Apatah lagi, tahun ini merupakan tahun kedua orang ramai dibenarkan pulang ke kampung halaman untuk berhari raya selepas tamatnya Perintah Kawalan Pergerakan yang lalu. Rata-rata dalam kalangan masyarakat sudah mula merancang untuk pulang ke kampung halaman bagi menemui keluarga tercinta dan pelbagai persediaan awal sudah pun mula dilakukan. Sudah menjadi kebiasaan apabila tiba sahaja musim perayaan, keserompakan, kemalangan jalan raya dan kebakaran kediaman sering dilaporkan media cetak dan elektronik. Sama ada ianya berpunca daripada kecuaian ataupun sebaliknya. Bagi mengekang insiden tersebut daripada berlaku, apakah yang perlu kita ketahui dan lakukan sebelum pulang berhari raya? Apa yang perlu dititik beratkan jika mahu meninggalkan kediaman? Adakah kenderaan anda sudah diselenggara dengan baik sebelum memulakan perjalanan serta apakah yang perlu dipastikan semasa dalam perjalanan pulang ke destinasi masing-masing? Apakah juga antara risiko yang mungkin berlaku jika tahap keselamatan sering dipandang ringan? Baik, keselamatan sebelum pulang ke kampung dan sewaktu pulang ke kampung. Ini antara topik yang dibincangkan setiap kali ada perayaan, Syira. Walaupun kita dah tahu tetapi lebih elok diingatkan kerana biasa orang kata better safe than sorry. Betul, Bu Sugi. Dan untuk kita kata orang berkongsi pelbagai tips sempena musim perayaan ini bersama kami di studio adalah Tuan Superintendent Foo Chet Seng dari bahagian Koordinasi Sumber Sokongan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman. Apa khabar, Tuan? Khabar baik, terima kasih. Bersemangat ya Tuan Foo hari ini. Bestnya. dah dapat mood raya ke Tuan Foo? Betul lah, dah terasa dah sekarang. Jom raya. Wow, jom raya. Belum habis Ramadan lagi. Tapi Tuan Foo bekerja kan? Bekerja. Waktu musim raya ni? Itulah keseronokan je. Ya? Okey, ya, salam sejahtera ya. Kita nak ucapkan kepada penonton setia wanita hari ini. Ya, best. Okey. Betul. Seronoknya di sini ialah, di Malaysia ialah, keunikan kita ialah dalam perayaan, walaupun Aidilfitri, tapi dinikmati, dimeriahkan bersama-sama pelbagai kaum. Betul. Kami pun terasa dah sekarang. Setuju sangat. Nak raya saya ni. memang teruja. Sangat teruja. Saya sejak minggu lepas dah terasa dah betul. moodnya. So kami pun nak buat persiapan raya. Ya, betul. Persiapan bertugas. Macam bagi kami ni, seperti biasa, kita memang tidak boleh lebih daripada 10% yang pergi cuti. Dan tiap-tiap kali kalau cuti perayaan, bagi kaum Muslim, dia akan bergila-gila. Kalau dapat kali ini, dia akan dapat pada Raya Haji nanti. Jadi tak jadi isu lah. Dah sekian lama pun begitu saja. Yang paling penting keselamatan tu terjamin. Betul. Dan bercakap mengenai persiapan dan keselamatan ini, Tuan Foo, mungkin hari ini kita nak dapatkan tips daripada Tuan Foo, peringatan buat mereka yang sedang menonton sekarang ini. Biasa sebelum kita nak keluar rumah lah ya. Ini keselamatan dalam rumah dan apa yang harus dititik beratkan. Penting sekali sebab kita kata rumahku syurgaku. Betul. So nak pastikan rumahku syurga tu tetap selamat. Dan yang paling penting jangan lupa, bila kita keluar rumah, kita tak payah fikir rumah saya. Terus kita boleh keluar dengan tenang. Jadi dalam konteks keselamatan rumah kita, dulu kita sentiasa ingatkan, bila kita nak keluar beraya, pastikan keadaan rumah kita selamat dalam konteks dia tidak seperti rumah yang ditinggalkan. Jadi dulu selalu kita akan sebut, kita hentikan langganan surat khabar. Tapi sekarang tak main dah surat khabar, sekarang elektronik. Tapi masalah sekarang ialah parcel. Betul. Ni yang order ni, minta tolonglah. Kita berhentikan seketika. Sebab nanti kalau order dah sampai nombor 1 nak ambil dari kampung, tak dapat. Nak suruh dia bawa balik, nanti orang tak sempat nak hantar lagi dah. Betul. Satu lagi, kalau dia letak kat sana, alamak, barang saya hilang ke? Raya pun fikir pasal barang. Jadi hentikan. Nak order selepas raya. Okey, selepas raya kita sambung balik. Sambung balik. Kemudian dalam rumah pula kita sentiasa kata, kalau nak kunci rumah macam mana? Betul. Dalam konteks kita nak kunci rumah, kita kena pastikan mangga yang kita gunakan berkualiti. Kita jangan fikir kalau macam contoh kita nak balik kerja, kita rasa tak apalah. Tapi seeloknya kita gunakan mangga yang berkualiti. Kalau penjenayah nak masuk rumah kita, ya macam-macam cara dia akan buat. Cuma kalau kita kata target hardening ni, rumah kita keraskan,
dalam konteks kita guna yang berkualiti, setidak-tidaknya dia mengambil masa yang lebih panjang untuk penjenayah masuk. So penjenayah pun ada ROI. ROI dia dalam konteks dia, masa. ROI. Ya, return on investment dalam penjenayah is masa. Lagi cepat dia boleh masuk, lagi cepat dia boleh keluar, lagi selamat dia. So kita lambatkan masa dia. Gunakan perkakasan yang berkualiti. So dia akan fikir 2-3 kali. Okey, di situ tidak ada orang kata compromise lah. Kita jangan gunakan mangga yang berkualiti. Betul. Okey. Mangga yang berkualiti. Lepas tu pastikan bila kita keluar tu manggakan elok-elok. Jangan tertinggal pula tingkap kat atas, lupalah. Sebab tergesa-gesa. Jadi konteks di sini ialah bila kita nak keluar rumah tu, kita dah buat persiapan, jangan keluar rumah tergesa-gesa. Jadi satu-satu kita cek. Kalau nak buat checklist pun lagi bagus. Terutamanya air pilihan dah tutup ke, lampu karen-karen yang elektrik yang dah perlu tutup switch dah tutup ke. Lepas tu bolehlah kita tinggalkan 1-2 lampu yang nyala. Itu is okay. Is okay. Kalau kita dapat tinggalkan radio yang berbunyi pun tak apa. At least ada bunyi dalam rumah kita. Tak nampak terlalu kosong. Betul. Satu lagi perkakasan kita punya tools box tu. Perkakasan kalau boleh kita simpan dalam rumah. Jangan, sebab benda tu selalu kita tinggal kat rumah sebab selalu kotor. Tapi kali ini simpan kat rumah. Sebab apa? Kalau kita tahu kat luar, penjenayah datang tanpa buat apa-apa. Tools dah ada. Dia buka tu layar ada, spana ada, semua dah ada. Kita memberikan peluang kepada penjenayah. Betul. So kali ini mereka. simpanlah ke dalam. Dan tadi saya tengok iklan tadi kan, dia kita gas tu kita cabut kepala. Buatlah. Demi keselamatan, buatlah. Jangan fikir benda ni remeh. Dalam konteks keselamatan tiada perkara yang remeh. Betul. Tiada. Janji keselamatan terjamin. Dan sementara ada masa ni. Tadi kita tengok dia dalam iklan dia bagi tahu periksa kereta kita, servis. Betul. Kena sebab dalam pergerakan kita traffic jam lah, masalah kita nak cari service center, masalah kita nak selesa kita boleh balik. Dan jangan lupa lesen. Siapa? Lesen selalu simpan dalam kocek tu. Tengoklah sempat lagi kalau nak perbaharui. Dia simpan lesen betul Tuan Fu tetapi tak renew lesen. Zaman dia buat Okey, baik Tuan Fu. Dekat rumah kadang-kadang kita ni terutamanya untuk orang perempuan lah, ada barang kemas yang lebih dan juga dokumen-dokumen. Perlukah kita bawa semuanya balik ke kampung? Tak perlu. Janganlah bawa semua balik ke kampung. Dia tambahkan satu bebanan pula pada diri kita. Sebab bila kita bawa, kita takut tercicir, tertinggal. Macam sekarang kita bayangkan macam sekarang. Dulu kita selalu kata keluar rumah jangan lupa bawa IC. Betul. Sekarang pula cuba bayangkan satu hari tak bawa handphone, tertinggal kat rumah, pergi ke office. Rasa bos, aku nak balik ni. Kenapa? Sebab handphone tertinggal kat rumah. Betul. Jadi begitu kita pastikan barang-barang yang nak perlu bawa tu bawa, dan yang boleh simpan elok-elok. So barang-barang kemas, dokumen-dokumen penting ni kalau boleh kita hantarlah ke bank, ada box safe box kita panggil. Simpanlah buat sementara. Okey, baik. Itu keselamatan dari sudut ruang rumah kita sendiri. Dan kalau kita dah mulakan perjalanan kita Tuan Fu, kita dah periksa kereta. Tapi bila kita nak pergi R&R, apa yang selalunya orang lupa sewaktu di R&R ni? Betul. Bila kita kata keluar rumah, lagi satu perkara yang saya teringat ialah dalam masa ni contoh nak pergi bank lah. Nak pergi bank, nak ambil duit ke. So kita pergi kalau boleh kita berteman. Pergilah 2-3 orang, keluarkan duit daripada ATM machine biar kita rasa yakin. Ataupun jangan pergi waktu malam sebab time sunyi. Pergilah waktu bank beroperasi, waktu ramai orang. So kita lebih yakin. Jadi keluarkan duit, pilih masa yang sesuai. Sama juga perjalanan pun pilih masa yang sesuai. Jadi bila sampai dekat R&R ni kita selalu cakap, kadang-kadang kita sampai R&R ni ramai kenderaan sebab bukan kita saja nak balik rumah. Orang ramai pun nak balik rumah ni. So apa yang kita boleh cakap, kita kena pastikan diri kita selamat, parking elok-elok. Jangan parking tidak elok di mana orang boleh melakukan khianat terhadap kenderaan kita. Kan kita blocking orang tak parti, dia pancitkan kereta kita. Lagi satu hal. Kita tak nak. Ya, tak nak. Dan satu lagi ni, bukan saja kaum wanita, actually kaum lelaki pun kita cakap. Bila kita nak berjalan ke arah kereta kita kan, kita suka pegang bawa barang, kita tengok barang, lepas tu kita tengok kereta kita. Jangan macam tu. Kereta kita ada kat sana, tak lari. Kereta dah ada kat sana. So kereta dah ada sana, tak lari, biarkan dia di sana tunggu kita sampai. So kita buat persiapan, pegang kunci dekat tangan dan perhatikan persekitaran. Sama ada orang mengekori kita ke, kereta tak hilang, dah ada kat sana dah. Tak payah tengok. So persekitaran. Okey, baik. Sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Ya, betul tu. Peka. Itu ayat dia peka lah dengan keadaan sekeliling. Ayat bagus. Okey, baik. Kalau bagi pemandu wanita pula, mungkin ada yang memandu seorang diri ataupun dan juga kita boleh sentuh juga mengenai yang ada anak kecil, baby, jangan letak atas riba dan sebagainya. Sangat menarik. Okey. Baby ni betul-betul kita bukan jangan ya, memang tak boleh, dilarang. Dilarang letak atas riba dan kita memandu. Sebab melibatkan keselamatan.
Bukan keselamatan kita, tapi keselamatan baby juga. Kita memandu kata selesa, baby tidur pun selesa. Bayangkan kalau tiba-tiba baby tu terkejut dari tidur. Ya, betul. Apa kita nak buat? Ataupun dia menangis. Apa kita nak buat? Kalau baby pun tangan dia tergelik ke sana, terpusing steering, kita terbabas ke? Apa kita nak buat? Jadi sama-sama tak selamat. Oleh demikian, pastikan keselamatan dia. Untuk baby, kita ada baby chair. Kasih tu kan? Baby seat, yes. Baby seat. Gunakan secara elok. Dan satu lagi, kalau ada baby, kita kena pastikan perkakasan untuk baby tu kita bawa. Contohnya kita bawa susu tepung, kita lupa bawa air panas. So pastikan lengkap, bawa elok-elok. Lepas tu macam baby dia ada permainan yang dia suka, bawa. Supaya dia tak boring atas masa dalam perjalanan. Jadi secara tidak langsung, dia tidak mengganggu perjalanan kita, tidak mengganggu yang paling penting, pemanduan kita. So pemanduan kita mesti selamat. Baik. Dan kalau saya boleh selitkan soalan Tuan Fu, mungkin tidak semua orang mempunyai kasit untuk setiap seorang daripada anak, tak cukup ruang dalam kereta. Jadi yang disyorkan, susunan dalam kereta yang disyorkan untuk mereka yang ingin pulang ke kampung bersama dengan anak-anak. Sebab ada orang duduk depan bersama dengan anak mereka. Jangan. Bukan yang memandu, yang sebelahnya juga. Betul. Even kita kata baby seat pun, kita tak biarkan baby seat terpandang ke hadapan. Kita balikkan dia pun ada. Tengok jenis baby seat yang kita pakai. Ada yang terbalik macam ni, dah ada. Kita guna secara betul, yang paling penting. Yang kedua ialah, walaupun kita tak dukung, penumpang yang dukung pun tidak elok. Sebab sekiranya berlaku sesuatu, contohnya kita emergency brake. Kan? Kalau baby tercampak keluar, kita kata kita bawa tak laju. Jadi bila emergency brake, impact tak kuat. Betul. Impact tak kuat pun, cermin windscreen itu keras. Bayangkan terhantuk kepala baby. Kan? Ataupun kalau kata seelok-eloknya, kita bawalah dekat belakang. Setidak-tidaknya, kalau baby menangis ke apa, belakang contohnya ada kawan ataupun family members yang akan bantu jaga. Dia tidak mengganggu perhatian kita. Tadi kita kata konteks pemanduan. Sekarang kita konteks perhatian masa memandu. So dua perkara yang berbeza tapi sama-sama penting. Baik. Ini peringatan yang sangat-sangat penting dan bagus untuk kita semua, jadi ambil tahu ya. Betul. Sebab kita nak selamat. Dalam konteks selamat tiada kompromi. Ini kalilah kalau nak berselamat elok-elok setelah kali ni. Sebab bila sesuatu dah berlaku, menyesal tak guna. Menyesal tak guna. Baik Tuan Fu, kalau bercakap mengenai R&R pula, ada setengah situasi yang mana ada orang mengaku sebagai penguat kuasa datang kepada kita. Apa sepatutnya kita buat dengan mereka ini? Mungkin mereka ni scammer dan sebagainya. Apa nasihat Tuan? Menarik. Sebab scammer ni, orang penjenayah sekarang sangat kreatif. Dia akan menggunakan pelbagai cara, yang paling penting dia nak capai matlamat dia. So matlamat kita pun sama. Matlamat dia ialah hendak melakukan jenayah. So matlamat kita ialah selamat. So apa, dia boleh gunakan pelbagai cara yang dia suka, yang mana kita tak tahu. Jadi kita pun boleh gunakan pelbagai cara yang mana kita tahu kita akan selamat. So pertama sekali, apabila kita bergerak, pastikan kita tidak bersendirian. Maknanya ada teman. Walaupun dia scam pun, at least ada orang kat sebelah, dia kata, tak betul ni. So maknanya ada penasihat. Dan nombor dua, selalunya kalau orang yang nak scam ni, dia akan cari target. Sasaran dia. Sasaran dia selalu dia akan mencari yang nampak lemah sikit. Jadi setiap kali bila kita berjalan, kita bergerak, kita berjalan dengan penuh keyakinan. Dan satu lagi yang paling penting kita lihat ya, walau bagaimana kreatif dia sekalipun, dia kata dia penguatkuasaan sekalipun, dia akan bagi salam, dia akan cakap dengan kita secara elok. Cuba kita tanya pengenalan dia. Macam polis, kalau kita tidak beruniform, kita akan keluarkan kad kuasa kami. Salam sejahtera, saya Superintendent Fu. Kami hendak melakukan pemeriksaan terhadap diri anda. So kita pun, salam sejahtera, nak periksa saya boleh. Boleh ya, kita boleh minta ya. Boleh. Nak periksa saya boleh. Tapi jangan memalukan saya. Maknanya kita bekerjasama. Dan satu lagi yang nak ingat ya, dalam konteks kita bekerja dengan polis, bekerja dengan mana-mana badan penguatkuasa, kita kena ingat, tujuan pihak berkuasa melakukan sesuatu tugas tu adalah demi kepentingan kita sebenarnya. Jadi kalau kita dapat bekerjasama dengan mereka, kita lancarkan, kita kelancaran setelah semua proses pemeriksaan, dia akan mudah. Kita jangan ungkitkan benda-benda yang menyusahkan. Konteks yang saya kata ungkitkan menyusahkan, contoh kita dah nampak polis, memang dah polis, dia menyusahkan kita apa, nak warrant lah, nak inilah tu. Jangan buat macam tu. Kita permudahkan, biar semua buat dengan baik. Cuma yang disyaki tu, kita kena ada kepastian. Jadi kita akan minta dia tunjukkan kad kuasa ke, warrant kad dia. Dan satu lagi, penguatkuasaan ni lazimnya apabila kita melaksanakan tugas, kita dah cakap untuk kepentingannya, kita tidak bergerak seorang.
Kita akan datang dengan pasukan yang beruniform supaya kita boleh melakukan, sebab keselamatan ni bukan kepada seseorang. Keselamatan polis buat ni adalah untuk keseluruhan. Baik. Okey, baik. Pelbagai tips yang telah Tuan Fu kongsikan dan semoga apa yang dikongsikan ini memberikan manfaat dan peringatan buat kita semua. Di penghujung ini Tuan Fu sedikit secara ringkasnya tips yang harus mereka, banyak tips dah diberikan, tapi peringatanlah bagi mereka yang sedang menonton sekarang ini. Betul. Terima kasih. Sebab yang paling penting kita kena tahu keselamatan diri kita sangat penting. Sebab bila kita selamat, kita boleh pastikan keselamatan ahli-ahli keluarga kita. Setuju. Jadi kesedaran keselamatan ialah satu. Lagi satu, perhatian kita terhadap keselamatan. Jangan setakat sedar, perhatian tapi tiada tindakan. So tindakan kita pun juga penting. Jadi dalam konteks perayaan ini kita nak beraya dengan orang kata selamat dan selesanya. So sama-samalah kita praktikan, ingat mengingati di antara satu sama lain. Kita ingat nak raya kita selamat. Selamat raya kawan-kawan. Selamat ya. So adalah perkataan-perkataan selamat tu untuk saling mengingati. Terima kasih atas nasihat. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.